Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, apa khabar dan selamat pagi semua. So, hari ini kita teruskan lagi dengan reka bentuk pengatur caraan. Di akhir pembelajaran, murid akan dapat membezakan antara struktur kawalan jujukan, pilihan, ulangan dengan betul. Okay, minggu lalu kita belajar tentang kawalan pilihan dan ulangan. Tapi jujukan sebenarnya telah dibajar pada tahun 4. Okay, so tak apa, kita ulang balik. Okay, apa itu kawalan jujukan? Kawalan jujukan adalah kawalan secara terus. Dia tiada pengulangan dan pilihan. Sebagai contoh, Ahmad hendak makan nasi, jadi dia ambil beras, kemudian basuh beras dengan bersih, masukkan di dalam periuk nasi dan tekan cook. Maksudnya tekan yang masak tu lah. Tunggu hingga nasi masak selesai. So, itu secara situasi dia lah. Okay? So, kalau dalam bentuk carta alir, so dia bermula dengan ambil beras. Lepas tu, secara detail dia ialah basuh beras dengan bersih, masukkan beras dalam periuk nasi, tekan cook, tunggu nasi masak, tamat. Itu adalah jujukan. Maksud dia kawalan tu secara terus. Okay, contoh awak nak minum air, pergi ambil air, tuang dalam cawan, minum, letak, selesai. Dia tak ada melibatkan pengulangan, tak ada melibatkan pilihan. Okey. Bagaimana pula dengan kawalan pilihan dan kawalan ulangan? Okey, perkataan if ataupun jika diguna pakai dalam kawalan pilihan menunjukkan kita ada pilihan. Manakala perkataan selagi pula untuk kawalan ulangan bagi menunjukkan ia belum tamat selagi belum selesai acara tersebut. Okey. Contoh situasi kawalan pilihan. Ahmad hendak membuat air teh, dia masak air kemudian meletakkan uncang teh di dalam cawan. Dia menuangkan air panas ke dalam cawan. Jika hendak susu, nampak ada jika hendak susu, dia menambah susu dalam cawan tersebut. Kacau air tersebut tamat setelah air dikacau. Itu pilihan sebab dia ada jika kat situ. Dia ada pilihan sama ada dia nak susu ataupun tidak. Untuk situasi kawalan, okey, contoh minum air. Ahmad hendak minum air kerana dia haus ataupun dahaga. Dia menuangkan air ke dalam gelas, dia minum air tersebut selagi belum hilang haus. Contoh dia minum pertama kali, tak hilang lagi haus dia, tak hilang dahaga, masih dahaga, tuang lagi air dalam cawan, minum lagi. So dia minum lagi, ulanglah sampai berapa, 5 cawan, 6 cawan, 7. Tengoklah bergantung berapa banyak sampai untuk dia hilang haus. Selagi dia belum hilang haus, dia kena teruskan, dan setelah hilang haus dia tamat. Itu adalah ulangan selagi. Okey. So, dua situasi tadi, kawalan pilihan dan kawalan ulangan. So, kita dapat tengok daripada situasi di atas, kawalan pilihan Ahmad ialah jika hendak minum, jika hendak tambah susu. Jika hendak susu, dia tambah susu. So, sama ada pilihan dia sama ada dia nak susu ataupun dia tak nak susu. Okey, untuk ulangan. Okey, untuk ulangan, kawalan ulangan untuk Ahmad adalah selagi belum hilang haus. Dia akan terus minum. Selagi dia tak hilang haus tu, dia minum. Sampailah hilang, baru dia kira tamat. Okey. Bagaimana perbezaan dalam bentuk pseudocode dan algoritma? Tapi sebelum kita pergi kepada perbezaan yang kita nak lihat dalam pseudocode dan algoritma, okey, kita kena tahu dulu perbezaan kawalan dalam bentuk situasi. Kita kena tahu lah situasi dia. Okey, yang ni cikgu dah buat satu situasi. Jom tengok perbezaan situasi kawalan jujukan, pilihan dan ulangan. So dalam ni ada satu table, ada kawalan jujukan, ada kawalan pilihan dan kawalan ulangan.
Okey. Kawalan jujukan. Ahmad hendak minum air Milo, dia masak air, dia masukkan Milo ke dalam cawan, dia masukkan air panas ke dalam cawan, dia kacau air bersama Milo tersebut, dia minum air Milo yang disediakan. Nampak? Kawalan jujukan, masak air, masuk Milo, kacau, air siap, minum. Terus. Itu jujukan, berterus. Untuk kawalan pilihan situasi dia, Ahmad hendak minum air Milo. Dia masak air, dia masukkan air Milo ke dalam cawan, dia masukkan air panas ke dalam cawan pula. Jika hendak susu, dia tambahkan susu ke dalam cawan. Nampak? Jika hendak susu, dia tambahkan susu ke dalam cawan, dia kacau campuran air tersebut, dia minum air Milo yang disediakan. Nampak? Kat sini dia air Milo juga situasinya. Cuma dia ada nak tambah susu ataupun tidak. Itu adalah pilihan. Okey? Sebab namanya kita nak minum air Milo. Kalau awal-awal ni awak dah beri pilihan air teh atau air Milo, tu adalah pilihan juga. So dia tak masuk kepada jujukan. Okey, untuk kawalan ulangan, Ahmad sedang haus, dia hendak minum air, dia tuangkan air ke dalam cawan, dia minum air yang dituangkan tadi, selagi belum hilang haus, dia minum lagi, dia akan berhenti setelah hausnya hilang. Okey, perbezaan. Ahmad terus minum air Milo yang dibuat. Okey, untuk kawalan jujukan, Ahmad terus minum. Mana dia direct? Air tu manis ke, masin ke, masam ke, yang penting masuk Milo, masuk air, kacau, minum. Betul tak? Tu adalah terus. Tak pastilah. Okey, untuk pilihan, dia nak manis lagi. Contoh dia nak air Milo tu, dia nak manis, dia tambah susu. Kalau dia tak nak, tak dah tambah susu. Tu pilihan dia. Jika nak manis, dia tambah susu. Tu pilihan. Jika tak nak, tak perlu tambah susu. Okey, nampak? Mesti lagi air Milo, duduk air Milo. Cumanya satu air Milo yang asalnya memang Milo, serbuk Milo campur air, terus minum. Untuk pilihan, serbuk Milo campur air, campur susu atau tidak, atau nak campur susu, itu adalah pilihan. Yang tadi jujukan, awal jujukan dan pilihan. Okey, kawalan ulangan pula, selagi Ahmad rasa haus, selagi tu dah nak minum air. Selagi tu dia rasa nak haus, dia minumlah air dia. Kalau tak hilang haus tu, selagi tu tak berhenti. Okey, perbezaan kawalan dalam bentuk pseudocode. Tadi kita tengok dalam bentuk situasi. So sekarang kita tengok dalam bentuk pseudocode. Cikgu dah susun dalam pseudocode. Okey, kawalan jujukan, kita mula masak air. Mula mesti ada mula. Kalau pseudocode mesti ada mula. Masak air, lepas tu apa dia punya output, input dia, apa cara yang berlaku kat situ. Masuk Milo dalam cawan, masuk air dalam cawan, air panas, kacau, minum air Milo, dan tamat. Proses dia minum air Milo, lepas tu tamat, selesai. Tak ada pilihan pun. Mana ini memang kalau saya bagi awak benda ni, contoh saya bagi awak pernyataan ni, awak ikut, lepas tu selesai. Okey, kawalan pilihan, mula, kemudian masak air. Okey, lepas tu proses dia masuk Milo dalam cawan, masuk air panas. Okey, kat sini ada jika, ada proses ataupun ada kawalan aktiviti yang dikawal ataupun aktiviti kawalan pilihan. Jika mahu tambah susu, maka tambah susu, kacau air tersebut, minum air Milo, tamat. Nampak? Jika mahu tambah susu pada dalam cawan tu. Okey, itu pilih kawalan pilihan. Untuk kawalan ulangan, dia mula berasa haus, tuang air dalam cawan, minum air yang dituang tadi, selagi belum hilang haus, minum air masak tu lagi. Sudah hilang haus, tamatlah. So perbezaan dia sama. Satu terus minum air, satu lagi diberi pilihan untuk menambah susu ataupun tidak. Satu lagi memberi minum air sampai hilang haus, selagi tidak hilang haus, minumlah. Okey, yang penting ingat, dalam pseudocode dia ada mula dan ada tamat, dan ada proses dia, ada aktiviti dia. Apa contoh? Masak air, tu proses dia. Apa aktiviti dia? Masuk.
Aktiviti lagi, masuk air panas. Lepas tu aktiviti dia apa? Kacau. Lepas tu apa aktiviti lagi? Minum. Tu dia punya aturan dia. Okay, apa aktiviti dan proses yang dia tu mesti disebutkan. Kacau, minum, masuk, itu perlu disebut. Okay, berasa, tuang, macam tu. Okay, ingat. So, apa beza dia? Jujukan secara terus. Kalau kawalan pilihan, kita nampak jika. Ingat dia, kalau ada jika tu adalah kawalan pilihan. Manakala selagi belum hilang haus tu adalah untuk ulangan. Maksudnya selagi dia belum habis, selagi dia belum hilang haus, selagi itulah dia minum. Macam tu. Okey. Perbezaan kawalan dalam bentuk catat alir pula. Tadi kita tengok dalam pseudocode, ini kita dalam catat alir. Tapi sebelum tu kita kenal dulu apa fungsi simbol-simbol dalam catat alir yang biasa cikgu tunjuk minggu lalu. Okey. Yang pertama, simbol macam ada petak tapi ada lengkung. Terminal mula dan tamat. Ingat, ini adalah simbol untuk mula dan tamat sahaja. Apa fungsi dia? Permulaan dan penamat satu catat alir. Okey. Yang kedua, simbol diagram ni adalah segi empat. Ataupun apa nama istilah dia, cikgu dah lupa. Segi empat. Segi empat sama sisi. Okey. Okay, apa itu jana? Input dan output, iaitu membaca input atau memaparkan output. Okey, dia paparkan output. Okey, petak tegak, apa tujuannya? Proses, arahan untuk memproses input. Okey. Ini adalah untuk pilihan. Okey, apa ni? Diamond, bentuk diamond sebagai syarat. Pilih sama ada nak susu macam tadi, nak susu ataupun tidak. Haus sudah hilang ke belum? Itu dia antara dia syarat. Menguji syarat. Mana nah belum atau tidak. Yang ni anak panah menunjukkan aliran aktiviti, So kena ingat lah. Nak buat catat alil algoritma, kena tahu simbol-simbol ni. Kena ingat. Yang penting mula dan tamat pakai ni. Proses ni untuk proses petak segi empat sama sisi ni perlukan untuk input dan output. Diamond untuk syarat. Okey, pilihan ataupun ulangan akan guna ni. Dan ini anak panah ni adalah aliran aktiviti. Jom tengok perbezaan catat alir kawalan jujukan, pilihan dan ulangan. Untuk kawalan jujukan, dia bermula daripada kita mula, kemudian masak air, minum, masuk Milo ke dalam cawan, masuk air panas, kemudian kacau air, campuran air, minum air Milo, settle, tamat. Tak perlu pilihan. So terus buat, terus. Untuk kawalan pilihan, dia akan bermula masak air, kemudian masuk Milo ke dalam cawan, masuk air panas. Dekat sini akan timbulnya pilihan, nak susu, tambah susu atau tidak. So kalau ya, so ini yang akan berlaku. Maknanya masukkan susu dalam cawan. Okey, lepas tu kacau air tersebut. Jika tidak, jika tambah susu ni tak nak, tidak, tak apa, terus kepada kacau air. Dah siap minum air Milo, tamat. Ini adalah kawalan pilihan, sama ada dia nak ataupun tak nak. Okey. Untuk kawalan ulangan, bermula dengan berasa haus. Yang tadi, situasi yang pertama tadi kita tengok, cikgu cerita apa, dia haus, dia tuang air dalam cawan, dia minum, tidak hilang haus, dahaga belum hilang, minum lagi, dan sampailah dahaga dia hilang. So, dia berasa haus, tuang air ke dalam cawan, minum air dituang, sudah hilang haus. Dia tanya kat situ, sudah hilang haus, proses ni syarat kat sini dah sudah hilang haus? Tidak. So belum hilang haus. So tuang air lagi, minum semula air yang tuangkan. Lepas tu pergi pada syarat yang tadi. Bila dia masuk lagi ikut catat alir ni, dia akan masuk balik kepada syarat. Sudah hilang haus? Tidak. Minumlah lagi sampailah sudah hilang haus. Ya, sudah hilang haus, tamat.
Itu dia. Apa perbezaan dia? Satu, dia ada syarat pilihan yang tidak berulang untuk kawalan pilihan. Dia tak berulang. Carta alir dia tak berulang. Sebab anak panah tu, aliran tu ke bawah. Maknanya terus kacau air dan terus minum. Tapi kawalan ulangan, dia akan berulang. Nampak? Pilihan dia berulang. Maknanya pilihan yang sama tapi ulangan tu berlaku. Sebab anak panah tu, aliran tu mengalir ke atas. Minum semula air tu. Lepas tu, tanya pada diri, sudah hilang haus ke belum? Minum lagi. Minum lagi sampailah hilang haus. Okey. Kesimpulan, jadi dapatlah kita lihat perbezaan jelas antara kawalan jujukan, kawalan pilihan dan kawalan ulangan. Secara ringkas, kawalan jujukan ialah kawalan secara terus. Kawalan pilihan pula terdapat satu atau lebih pilihan dalam satu sistem kawalan. Okey. Dan kawalan ulangan pula kawalan yang sentiasa berulang selagi ia belum tamat. Cara mudah, okey, ini adalah satu jalan yang kosong. Kawalan jujukan seperti sebuah kereta menuju ke destinasinya pada satu jalan yang lurus. Kereta ni terus je, terus sampai sekolah gitu, tak ada belok-belok. Okey. Untuk kawalan pilihan pula seperti sebuah kereta menuju ke destinasinya, tetapi mempunyai pilihan untuk pilih jalan yang mana untuk ke destinasinya. Contoh, jalan C pun boleh sampai ke pantai, jalan A pun boleh sampai ke pantai, jalan B pun boleh sampai ke pantai Desaru juga. Contohlah, situasi ni awak boleh nampak kalau awak pergi ke pantai Desaru, lepas je traffic light, awak terus akan sampai pantai Desaru. Awak belok huruf yang B pun akan sampai pantai Desaru. Awak belok ke C pun akan sampai juga pantai Desaru. Benda tu, destinasi dia sama, tetapi pilihannya ada pilihan yang berbeza. Tu kan. Dan yang terakhir, kawalan ulangan pula seperti perlombaan kereta. Selagi belum cukup pusingan, kita akan pandu kereta hingga cukup pusingan. Contoh, dalam satu perlombaan Formula 1, jumlah pusingan yang awak kena habiskan adalah 115 pusingan, bergantung pada lita. Okey, 115 pusingan, lama tau kalau ikut kan. So banyak kali lah kena pusing lita tu, sampailah ke 115. Dia tak habis dia garisan penamat, maka dia tamatlah pusingan tersebut. Itu adalah kawalan ulangan. So saya harap anak murid dapatlah mengetahui macam mana itu kawalan jujukan, kawalan pilihan dan kawalan ulangan. So saya harap murid dapat bezakanlah antara tiga jenis kawalan tersebut. Ingat je, kawalan jujukan berterusan, pilihan ada jika, ada if. Kalau ulangan, selagi, dia ada selagi macam tu. Ingat je lah, selagi belum tamat, selagi tu minum. Selagi belum hilang haus, selagi tu awak minum. Selagi benda tu. Okey, berulang banyak kali. So itu saja daripada cikgu hari ini. So kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Tenang-tenang, jaga diri, elakkan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.